Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 198 hingga ayat 199. Hukum berniaga dalam mengerjakan haji. Kemudian ayat-ayat berikut terus menjelaskan hukum-hukum haji dan peraturan-peraturannya. Di sini ia menjelaskan hukum menjalankan perniagaan atau pekerja mengambil upah atau memberi sewa kenderaan oleh orang yang mengerjakan haji, dan hukum ifazah, iaitu bertolak dari Arafah dan tempatnya, serta zikir-zikir dan istighfar yang seharusnya dibaca selepas ifadah itu. Tidak menjadi apa-apa kesalahan bagi kamu mencari limpah kurnia dari Allah, dari Tuhan kamu, dengan berniaga. Kemudian apabila kamu bertolak dari padang Arafah ke Muzdalifah, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan doa dan talbiyah di Al-Masjidil Haram, dan berzikirlah padanya sebagaimana ia telah memberi hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ini termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Ayat 198. Kemudian hendaklah kamu bertolak dari Arafah, tempat bertolaknya sekalian orang, dan pohonlah keampunan dari Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ayat 199. Ujar Al-Bukhari dalam isnadnya dari Ibnu Abbas, katanya, Ukaz, Majannah dan Zul Majaz merupakan pasar-pasar di zaman jahiliyah. Mereka enggan dan merasa berdosa menjalankan perniagaan di musim haji, lalu turun ayat yang tersebut. Abu Daud telah meriwayatkan dengan isnadnya dari satu saluran yang lain hingga kepada Ibnu Abbas, katanya, dahulu mereka mengelakkan diri dari jual beli dan berniaga di dalam musim haji. Mereka berkata musim haji itu ialah musim berzikir. Lalu Allah menurunkan ayat 198. Dalam satu riwayat lain dari Abu Umamah Al-Taimi, katanya, aku bertanya kepada Ibnu Umar, kami memberi sewa kenderaan, adakah kami mendapat pahala haji? Lalu Ibnu Umar bertanya, hendakkah kamu bertawaf? Tidaklah kamu bertawaf di Baitullah dan melakukan kebaikan, melontar jamrah dan mencukur kepala kamu? Kami menjawab, ya. Maka Ibnu Umar pun mencerita, ada seorang lelaki datang menemui Nabi SAW dan bertanya kepadanya masalah yang engkau bertanya kepada aku tadi. Tetapi beliau tidak menjawab pertanyaannya sehingga Jibril turun dengan ayat ini, iaitu ayat 198. Dalam satu riwayat yang lain, Abu Saleh Maula Umar diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, katanya, aku bertanya kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, adakah anda sekalian berniaga di musim haji? Jawab Umar, bukankah mereka tidak mencari kehidupan mereka melainkan di dalam musim haji? Perasaan segan dan merasa bersalah berniaga di musim haji yang disebut oleh dua riwayat. Yang pertama, dan merasa salah memberi sewa dan mengambil upah dalam musim haji yang disebut di riwayat yang ketiga, merupakan sebahagian dari perasaan-perasaan segan dan bersalah yang ditanam oleh Islam dalam hati mereka terhadap setiap perkara yang lumrah di masa jahiliah. Mereka lebih dahulu menunggu pendapat Islam sebelum melakukannya. Inilah keadaan yang telah kami jelaskan di awal juzuk ini ketika memperkatakan tentang perasaan segan mereka hendak bertawaf di Bukit Safa dan Marwah. Ayat yang mengharuskan berjual beli
mengambil upah dan memberi sewa kenderaan di musim haji telah diturunkan, dan Al-Quran menamakan kegiatan itu sebagai kegiatan mencari limpah kurnia Allah. Tidak menjadi apa-apa kesalahan bagi kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan berniaga. Supaya setiap orang yang melakukan kegiatan ini merasa bahawa dia sebenarnya mencari limpah kurnia Allah ketika ia berniaga, mengambil upah dan mencari rezeki. Dia bukannya memberi rezeki kepada diri sendiri dengan kerja-kerjanya itu. Malah dia hanya mencari limpah kurnia Allah, lalu rezeki itu diberikan oleh Allah. Oleh itu adalah lebih wajar baginya jangan melupakan hakikat ini, iaitu dia hanya mencari limpah kurnia Allah, dan dia mendapat limpah kurnia ini ketika dia berusaha dan ketika dia memperolehi rezekinya dari punca-punca pencarian rezeki. Apabila perasaan ini tertanam dalam hatinya ketika mencari rezeki, maka dia sedang berada dalam keadaan ibadat kepada Allah yang tidak bertentangan dengan ibadat haji yang bertawajuh kepada Allah itu. Apabila Islam telah menanamkan perasaan ini dalam hati seseorang mukmin, maka ia membebaskan bekerja dan bergiat dalam apa bidang yang dikendakinya, kerana setiap kegiatannya itu berkira ibadat belaka di makam ini. Oleh sebab itulah Allah menjadikan pembicaraan mencari rezeki sebagai sebahagian dari ayat yang membicarakan sakibaki peraturan-peraturan atau syiar-syiar haji, di mana ia menyebut peraturan ifadah dan berzikir di Masjidil Haram. Kemudian apabila kamu bertolak dari padang Arafah ke Muzdalifah, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan doa dan talbiyah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana ia telah memberi hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ini termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Ayat 198. Wukuf di Arafah merupakan tiang seri amalan-amalan haji. Ashabul Sunan telah meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada At-Tawri, dari Bukhari, dari Atta, dari Abdul Rahman Ibnu Mamar Ad-Dalami, katanya, aku dengar Nabi SAW bersabda, haji itu ialah wukuf di Arafah 3 kali. Oleh itu, barang siapa sempat wukuf di Arafah sebelum naik fajar, bererti ia telah mendapat ibadah haji. Hari-hari tinggal di Mina itu 3 hari. Dan sesiapa yang bertolak segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka tidak ada apa-apa dosa ke atasnya. Dan sesiapa yang lambat meninggalkan Mina, maka tidak ada apa-apa dosa ke atasnya. Wukuf di Arafah dan peraturan bertolak darinya. Waktu wukuf di Arafah ialah mulai dari gelincir matahari, iaitu zuhur pada hari Arafah, iaitu hari yang ke-9 Zulhijjah, sehingga naik fajar hari Kurban. Di sana ada satu pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, iaitu wukuf itu mulai dari awal hari Arafah. Ini berpegang pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para Ashabul Sunan, dan disahihkan oleh At-Tirmizi dari Asy-Syafi'i, dari Urwah Ibnu Mudaris Ibnu Harithah Ibnu Lam At-Tai, katanya, aku datang menemui Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar sembahyang. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, saya datang dari Jubai Tayyi. Saya telah mengalungkan kenderaan saya dan memenatkan diri saya. Demi Allah, tiada bukit melainkan kami berhenti padanya. Adakah saya mendapat haji? Jawab Rasulullah SAW, barang siapa yang mengikuti solat kami ini dan wukuf bersama kami hingga kami bertolak, dan sebelum ini dia telah wukuf di Arafah sama ada di waktu malam
atau di waktu siang, maka sempurnalah hajinya dan habislah kekotorannya. Rasulullah SAW telah menetapkan waktu wukuf ini dengan mana-mana waktu dari dua pendapat ini dan melanjutkan waktu wukuf di Arafah sehingga naik fajar hari korban, iaitu hari yang ke-10 Zulhijjah, untuk menyalahi masa wukuf kaum musyrikin. Menurut riwayat Ibnu Mudawayah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan kedua-duanya dari hadis Abdurrahman Ibnu Al-Mubarak Al-Ashi dengan isnadnya dari Al-Musyar Ibnu Mukarramah, katanya Rasulullah SAW telah berucap kepada kami di Arafah. Beliau mengucap Alhamdulillah dan memuji Allah, kemudian bersabda, Amma ba'du. Biasanya apabila beliau berkhutbah, beliau mengucap Amma ba'du. Sesungguhnya hari ini ialah hari akbar. Ketahuilah, sesungguhnya kaum musyrikin dan penyembah-penyembah berhala bertolak dari sini sebelum matahari terbenam, iaitu ketika matahari berada di kemuncak-kemuncak bukit, seolah-olah seperti serban lelaki di mukanya. Sesungguhnya kita kaum muslimin pasti bertolak dari sini sebelum matahari naik lagi, supaya peraturan haji kita berlainan dari acara haji kaum musyrikin. Riwayat yang menceritakan tentang amalan Rasulullah SAW ialah beliau telah bertolak selepas terbenamnya matahari hari Arafah tersebut dalam hadis Jabir Ibnu Abdullah yang sahih Muslim. Beliau Nabi SAW terus wukuf, yakni di Arafah, sehingga jatuh matahari dan kelihatan sedikit cahaya kuning, dan sehingga bulatan matahari itu hilang. Usamah membonceng di belakangnya. Kemudian Rasulullah SAW bertolak dan beliau menarik tali kekang unta Kaswa sehingga kepala unta itu tersentuh dengan tempat letak kaki di kenderaannya. Dan beliau bersabda mengisyaratkan dengan tangan kanannya, wahai sekalian orang, bertenanglah, bertenanglah. Setiap kali beliau sampai di mana-mana bukit, beliau menghulurkan tali kekangnya sedikit sehingga unta itu mendaki bukit, dan akhirnya beliau sampai di Muzdalifah. Dan di sana beliau sembahyang maghrib dan isyak dengan satu azan dan 2 kali qomat, dan beliau tidak bertasbih sesuatu apa di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring sehingga naik fajar. Lalu beliau sembahyang fajar ketika ternyata kepadanya waktu pagi dengan azan dan qamat. Kemudian beliau menunggang Al-Qaswa sehingga sampai di Masjidil Haram. Lalu beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, mengucap takbir dan tahlil dan mentauhidkan Allah, dan terus wukuf di sana hingga cahaya pagi terselah terang. Lalu beliau pun bertolak dari situ sebelum matahari naik. Amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah amalan yang disyaratkan oleh ayat yang berikut. Kemudian apabila kamu bertolak dari padang Arafah ke Muzdalifah, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan doa dan talbiyah di Masjidil Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana ia telah memberi hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ini termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Ayat 198. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.